Saat ini kita ada Profesor Datuk Engineer Haji Muhammad bin Dalip. Kita nak ke pemanggil, Datuk. Ya, teruskan. Kita gabungkan dua soalan kali ini. Okey. Yang pertama daripada Encik Mak Yunus dari Johor. Yang kedua daripada Cik Mahadi daripada Kepong. Okey, dari Johor dulu. Silakan soalannya. Saya nak tanya. Saya pakai motor EX5 tahun 2003. Motor macam mana kita nak tahu kalau kita dah ganti sprocket, berapa lama sprocket tu kita boleh pakai tempoh dia. Kemudian kat mana kita boleh dapat ala-ala ganti original. Kerana kalau kita pakai ala-ala ganti yang biasa ni, motor dia tak berapa baik lah, selalu mendatangkan masalah. Sekian, terima kasih. Itulah soalan saya. Okey, seterusnya Cik Mahadi dari Kepong, silakan. Soalan saya mengenai sport rim. Baru-baru ni saya tukar sport rim. Sport rim elok. Tapi saya nak tanya pada Datuk, itu yang mengenai sport rim yang elok, sama ada yang ringan atau yang berat? Itu je soalan saya. Okey. Ya. Silakan, Okey, Datuk. yang pertama pasal kita nak belikan part komponen sprocket. Sprocket ni ada dua, sprocket depan dan sprocket belakang. Yang mana sprocket depan ini adalah berkaitan dengan enjin. 14 inci. Dia ada 14, ada 16, ada 15, ada 13, bergantung. Dan dia tidak boleh suka-suka kat depan dia 13, kat belakang 40. Tak boleh. Dia ada dia punya ratio dia. Berapa gear ratio dia. Selalunya kalau depan 15, belakang 34. Belakang 34. Ini standard. Supaya bila kita masuk gear, dia bunyi bila kita tekan gear ni. Dia masuk, dia akan tukar. Enjin nada akan menurun. Bukan lagi tinggi. Tak boleh. Kalau gear belakang, gear sprocket belakang besar, dia akan jadi meninggi. Jadi macam mana kita nak jaga minyak rantai? Penjagaan dulu sebelum kita beli part komponen. Betul. Jaga dia, jangan sesekali kita taruh minyak grease. Taruh minyak grease kat rantai tu. Oh, tak boleh? Tak boleh langsung. Sebab apa? Kalau kita taruh minyak grease, lagi cepat dia jahanam. Sebab minyak grease, dia akan menjemput pasir-pasir. Semua masuk ke dalam celah-celah gigi. Gigi yang ring change. Dia panggilkan gigi juga tu. Teeth chain dia panggilkan. Jadi dia akan bengkokkan mata sprocket tu. Lagi cepat. Lagi patah. Lagi tu. Nanti dia panggilkan drive chain. Rantai panjang ni akan terkulai, terjatuh di atas jalan raya. Tu yang banyak jumpa tu. Sebab dia, yang kedua, taruh minyak terpakai. Minyak enjin yang terpakai viscosity. Walaupun dia dah habis dah semua, dah tak nak pakai, orang dah buang, dia bukan kosong. Kosong ni dah jadi air. Dia bukan kosong. Dia masih ada lagi kepekatan dia. Bila dia masuk dekat rantai, dia akan jadi panas. Bila jadi panas, setiap rantai ada ring-ring dan ada oil seal. Oil seal ni getah untuk menjaga ring-ring ni tadi. Bila kena minyak pelicin itu tadi, taruh dekat rantai, dia kembangkan semua ring-ring ni tadi. Putuslah ring. Wassalamlah rantai. Bila dia panas, dia lagi kembang. Bila dia kembang, putus. Bila putus, berceceran lah rantai di atas jalan raya. Patutlah. Tak boleh. Kena beli minyak rantai. Dia panggilkan chain lubricant. Jangan nak jimat Betul kan? Kerana jimat, kocik nanti nyawa lagi. Ya, betul. Nak jimat RM12, tetapi nyawa RM2. Nyawa RM12 ke? Tak ternilai, Datuk. Bagi yang tak ternilai, yang ternilai pakai oil can berjaya tembak. Cara nak beli, mana-mana pun boleh beli. Tetapi ada perkataan R huruf kecil tu daripada part and komponen yang dibeli. Dan kalau dia beli sprocket kat depan RM8, kat belakang RM25, memanglah itu invitation. Material tu boleh kita tahu, pegang dia berat dengan ringan pun kita dah tahu dah. Dan dia punya berapa dia punya teeth, mesti ikut teeth, berapa gigi-gigi dia tu, berapa dia punya depan dengan belakang, mesti beli yang sama. Mudah aja untuk pasang. Dia punya dia panggilkan jam nut dia yang tengah-tengah tu, saiz 24, dan belakang dia saiz tu kita buka dia saiz 14 dengan saiz 17. Buka tayar tercabut, kita buka sprocket, ganti baru je, senang je, sendiri buat je. Ini kalau saya buat tak sampai setengah jam, siap lah. Tera. Untuk sprocket Mas Pana. kita kena beli satu set kan, Datuk? Betul. Dia tak
Tak boleh beli asing-asing. Jangan beli depan, lepas tu beli belakang. Dia kena tukar semua sekali. Tukar semua. Itu dia akan jimatkan rantai. Kalau kita beli rantai je, sproket tak lama rantai tu royak. Lepas tu kita ganti je sproket depan, dia dah patah satu, ganti sproket depan je, belakang boleh pakai. Tak boleh. Nanti dia patahkan lagi yang belakang pula. Dia kena beli tiga tu sekali. Tu kawan dia. Okey, soalan dari yang kedua tadi berkaitan dengan sport rim. Sport rim kereta ni yang paling bagus sekali adalah rim yang telah diuji. Tak kira dia ada international stamp, dia itu international code yang dah diluluskan dengan ujian. Nombor 1 ujian kepanasan, nombor 2 ujian ventilation, heat transfer, pemindahan haba yang paling pantas. So kalau dia mengaut haba, masaklah kita punya brake pad dengan brake disc kita akan jadi panas dan dia akan menyebabkan heat temperature tinggi, menghantar balik kepanasan kepada bubble. Kita tekan brake, brake. Mulut ke brake, kaki yang brake. Mulut brake dulu. Kaki ke Paris. Kaki ke Paris. Itulah sebab dia. Jadi pastikan nak beli rim ni, itu 3 perkara yang paling penting. Dan rim yang paling bagus sekali, kita kena beli offset ikut kepada mudguard kita. Secukup-cukupnya. Kalau kita nak ubah suai, jangan lebih lagi 1 inci. Jadi kalau kita punya rim 14, kita tambah 15. Kalau kita punya tayar saiz lebar dia daripada 45J steel rim besi, kita taruh kepada 6J. Dah cukup dah. Jangan lebih. Ini taruh sampai 7, 8J. Jalan kangkang. Lepas tu panjat bumping, sengit. Inilah yang akibat bila kita langgar lubang, crank. Itu tayar pun koyak, magat pun koyak. Lepas tu, Tayar gengkang. Risau sekarang. Banyak main tayar kangkang ni. betul. Bahaya. Nampak canggih. Cantik. Kan. Tapi nanti sekejap lagi sengit lah. Jangan tayar potong kereta sudah. Bila tayar potong kereta, ini yang jadi masalah. Jadi pasal berat, pasal ringan, kalau nak yang ringan, titanium. Mampu ke beli titanium rim? Paling ringan, paling best. Kualiti nombor top. Tahan. Paling top. Titanium mampu beli. Mampu tengok je. Mampu lihat aja. Just for your eyes only. So yang nak beli yang berat, memang ada jenis yang berat. Steel rim tu memang berat lah. Jadi beli yang betul, yang paling baik, yang ikut international standard. Saya jangan pakai plastik. Tengok ramai plastik yang putih, oren. Itu yang plastik tu tampal. Tampal. Itu nama dia rim tempek. Kalau rim tempek ini, kadang-kadang bila dia panas berlebihan, dia tercabut. Tu yang sanggut-sanggut kat tepi jalan tu. Nampak macam rim potong kereta. Yang sebenarnya dia punya rim tempek itu yang potong kereta. Muju saya tanya. Okey, kita ke soalan berikutnya. Kita dalam WhatsApp pula ni, Syafiq. Okey, Okey, Muhammad teruskan. dari Shah Alam bertanya.